Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha Dr. Rashidah binti Muhammad Hassan, pensyarah kurikulum pendidikan Islam, guru-guru dan murid-murid sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah kerana telah menjemput saya untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Kurikulum Pendidikan Islam dan Cabaran Revolusi Industri 4.0 pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang Muslim yang patuh kepada perintah Allah, kita perlu melihat konteks maksud ad-din adalah cara hidup yang merangkumi seluruh aspek kehidupan. Ia merangkumi 3 aspek yang utama, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Yang mana kita tidak boleh melihat Islam itu hanya semata-mata ritual, tetapi ia adalah satu cara hidup. Suatu cara hidup. Okey, baik. Seterusnya, pendidikan Islam ni adalah pendidikan yang berteraskan kepada syariat Islam yang berpandukan kepada 2 elemen utama, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang mana perubahan-perubahan yang dikehendaki adalah perubahan rohani, akhlak dan tingkah laku menurut Islam. Okey, sekarang ni kita akan fokuskan berkaitan tentang apakah perkaitan antara kurikulum dan pendidikan Islam. Okey, kurikulum dan pendidikan Islam mempunyai perkaitan di mana kurikulum yang bersesuaian diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang bersesuaian dengan tingkat usia, tingkat perkembangan dan kemampuan pelajar. Di mana kurikulum itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, iaitu pendidikan Islam itu sendiri. Kurikulum tu dia lebih kepada silibus yang digunakan mengikut tingkat usia, tingkat perkembangan dan kemampuan pelajar. Okey, baik. Seterusnya, sekarang ni kita akan memfokuskan berkaitan tentang revolusi industri 4.0. Okey, baik. Era revolusi industri 4.0 telah memperlihatkan ataupun mengetengahkan bahawa tugas utama seorang guru pada hari ini bukan sahaja sebagai penyampai ilmu pengetahuan seperti mana dahulu. Dahulu seperti mana yang kita tahu, seorang guru tu adalah sebagai penyampai ilmu pengetahuan, mengajar di dalam kelas, mendidik dan mentarbiah pelajar. Tetapi pada hari ini, guru juga perlu memainkan peranan dalam melahirkan murid-murid yang seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Yang mana dia merangkumi keseluruhnya lah. Okey. Dengan kepesatan teknologinya dan dunia tanpa sempadan ni, pelbagai cabaran yang harus ditempuhi untuk melaksanakan revolusi industri 4.0 ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tempias utama ataupun tempias utama bagi revolusi industri 4.0 ini adalah apa yang dia memberi kesan kepada pendidikan Islam ni. Yang pertama adalah perubahan aktiviti pembelajaran yang berubah daripada chalk and talk kepada penguasaan pelajar terhadap 4 elemen, iaitu 4C. Okey, sebelum ni sebagaimana yang kita tahu, pelajar-pelajar hanyalah belajar dengan berpandukan kepada pengajaran guru di dalam kelas, di mana guru menulis di whiteboard ataupun di papan hitam sebagai contoh. Tetapi pada hari ini mereka perlu fokus kepada 4 elemen, iaitu ataupun disebut sebagai 4C, iaitu critical thinking dan problem solving, communication, collaboration and creativity, dan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu dikenali sebagai KEBAT. Dia dah tak sama seperti dahulu. Seperti dahulu kita perlu belajar di dalam kelas, memakai kapur dan sebagainya, dan guru hanya bercakap, tidak berpusatkan kepada pelajar. Tetapi pada hari ini berbeza. Pada hari ini murid-murid sendiri perlu menguasai 4C, di mana guru-guru perlu menekankan elemen 4C tadi yang sebentar tadi saya jelaskan.
Walaupun begitu, walaupun terdapat cabaran mengenai bagaimana penguasaan pelajar terhadap 4 elemen C itu, tetapi Malaysia ni mempunyai sistem pendidikan yang menunjukkan tahap yang positif kerana ia lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan teknologi moden. Seperti mana jika kita lihat pada hari ini, pelbagai perisian berkaitan pendidikan telah dibuat ataupun telah ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, yang mana penggunaan internet telah banyak digunakan di sekolah-sekolah. Hal ini kerana Malaysia telah menjadi bersifat terbuka dalam menjadi negara pertama yang merangka elemen-elemen ini di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan negara yang daripada 2013 sehingga 2025. Okey, baik, seterusnya. Tambahan lagi, pengetahuan guru berkaitan tentang teori-teori pembelajaran. Sebagai contoh, teori pembelajaran behaviorisme akan membantu guru untuk meningkatkan motivasi pelajar, di mana apabila guru menerapkan teori-teori pembelajaran ataupun guru-guru mengaplikasikan teori pembelajaran di dalam kelas, seperti contohnya teori behaviorisme, ia akan memudahkan murid untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Dan teori ini juga dia amat menekankan tentang aspek tingkah laku. Hasil daripada itu murid-murid akan lebih menunjukkan tingkah laku yang lebih baik, hasil daripada penerapan teori-teori pembelajaran yang disebutkan sebentar tadi di dalam kelas. Selain itu, kepesatan revolusi industri 4.0 ni juga ia akan mencetuskan interaksi antara manusia, terutama sekali dalam konteks pengetahuan dan data raya. Perkara ini akan sangat membimbangkan. Perkara ini adalah sangat membimbangkan dan mengancam kelangsungan kehidupan manusia dengan kemunculan robot yang akan mengambil alih tugas hakiki manusia, terutamanya dalam bidang pendidikan. Sedangkan seperti mana yang kita tahu, tenaga kerja yang utama adalah manusia, tetapi robot adalah sebagai pemudah cara sahaja. Tetapi seandainya dalam konteks pengetahuan dan data raya ini dikuasai oleh robot, manusia akan kurangnya penggunaan tenaga dan akan menyebabkan pengangguran berlaku. Jadi di sini perlunya penggunaan tenaga manusia dan okey, baik. Selain itu, cabaran revolusi industri 4.0 ialah kemunculan elemen seperti transhumanisme ataupun rentas manusia. Cabaran ini akan menggugat penghayatan akidah diri seseorang Muslim yang mana ia akan menyebabkan seseorang itu hanyut di bawah revolusi tersebut. Hal ini agak membimbangkan disebabkan perkara ini berkaitan tentang akidah lah. Faktor kemajuan internet dan kemudahan maklumat ni, ia telah mengancam akidah umat Islam. Justru setiap Muslim perlu menguatkan pegangan akidah dengan menguatkan iman dan takwa agar tidak terpengaruh dengan elemen-elemen tersebut. Perkara ini jika kita lihat sebagai contoh pada hari ini sendiri, pada hari ini terlalu banyak maklumat boleh diakses, di hujung jari berkaitan tentang agama-agama dan sebagainya. Seandainya tidak dibendung ataupun penghayatan agama kurang, ia akan menyebabkan seseorang itu terpesong ataupun terikut kepada agama-agama yang selain daripada Islam itu sendiri. Jadinya di sini perlunya penghayatan akidah yang mendalam, perlunya tingkatkan keimanan dan menguatkan iman dan takwa agar kita tidak terpengaruh ataupun tidak terjerumus ke dalam revolusi yang telah dilakukan.
Okey, baik. Hadirin sekalian, cabaran-cabaran yang seterusnya adalah perubahan sistem pendidikan ke arah revolusi industri 4.0 perlu difokuskan lebih meluas. Lebih meluas iaitu di pelbagai peringkat pengajian. Di pelbagai peringkat pengajian. Hal ini kerana tahap pengetahuan pelajar terhadap revolusi industri ini adalah masih di tahap yang rendah. Oleh itu, guru-guru juga perlu memainkan peranan dalam bantu pelajar untuk meningkatkan kemahiran dalam menguasai teknologi moden dalam bidang pendidikan. Guru perlu mempelbagaikan inisiatif bagi melahirkan generasi yang berpengetahuan dan celik IT. Di mana di sinilah perlunya guru menggunakan pelbagai teknik-teknik pengajaran, teori-teori pembelajaran agar dapat melahirkan generasi-generasi yang berpengetahuan tetapi dalam masa yang sama celik IT. Di situlah tujuan ataupun pentingnya teori-teori pembelajaran diketengahkan dalam kurikulum pendidikan Islam juga. Jika kita lihat kurikulum pendidikan Islam amat berkait rapat dengan teori-teori pembelajaran, teknik pembelajaran dan sebagainya. Di samping itu, cabaran revolusi industri 4.0 adalah penerapan elemen kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran. Jika kita lihat, elemen kreativiti ini juga terdapat dalam teori pembelajaran. Hal ini kerana elemen kreativiti ini amat berkait rapat dengan revolusi industri 4.0. Tidak boleh tidak, seseorang murid ataupun seseorang murid itu sangat-sangat perlu dalam sangat perlu kreatif. Bukan sahaja murid tetapi guru juga perlu kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ia sangat berkait rapat dengan revolusi industri. Jika ditelusuri, cabaran ini masih belum mencapai tahap penguasaan kemahiran teknologi yang optimum oleh guru-guru. Jadinya seandainya guru-guru sendiri belum betul-betul menguasai teknologi, penguasaan kemahiran teknologi ini, bagaimana guru ingin mengetengahkan ataupun mengajar kepada murid-murid. Jadinya cabaran kreativiti ini melibatkan penggunaan, di mana cabaran kreativiti ini dia melibatkan penggunaan teknologi ini perlu diberi perhatian yang khusus dalam bentuk insan yang berkualiti. Jika kita lihat pada hari ini, memang sememangnya seseorang guru itu perlu menguasai elemen-elemen yang berkaitan tentang kreativiti. Guru perlu berfikiran kritis, guru perlu kreativiti dalam menyampaikan ilmu dan sebagainya. Guru sendiri sangat dititik beratkan. Perkara ini secara tidak langsung akan membantu guru untuk menguasai dan mendepani revolusi industri 4.0 yang tidak lama lagi akan mencelang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai intihannya, saya ingin menegaskan bahawa revolusi industri 4.0 ini memberi kesan positif dan negatif, tetapi dalam masa yang sama guru perlu memainkan peranan yang penting agar dapat mendepani cabaran-cabaran tersebut. Di samping guru-guru dan murid-murid sendiri perlunya menguasai teknologi selaras dengan perkembangan teknologi di negara-negara luar.